Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk latihan hadis sahih. Okey, yang ni dah buat muka surat 1 ni. Hadis sahih tapi tak perlu saya ulang je. Hadis sahih ialah hadis yang apa? Yang bersambung sanadnya. Yang bersambung sanad dengan Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit dan tidak syaz dan tidak illah. Itu maksudnya. Ada dalam buku teks Buku teks muka surat berapa ya? Sekejap. Buku teks muka surat 2. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Latihan 2. Tuliskan jawapan yang betul. Ciri-ciri hadis sahih. Sanad apa? Hadis sahih sanadnya bersambung. Tulis bersambung. Perawinya sekejap. Perawinya adil. Tulis adil. Seterusnya, perawi kuat ingatan. Tiada kecacatan pada hadis dan tiada keraguan pada hadis. Ini ada dalam muka surat 3. Buku teks muka surat 3. Tadi kita dah bincang dah yang ni. Okey. Ciri-ciri hadis sahih. Seterusnya, tandakan betul pada jawapan yang betul. Hadis sahih ialah hadis yang benar dan tiada keraguan. Betul? Betul. Hadis yang tidak sahih dan ada keraguan tu hadis apa? Hadis yang kedua tadi, hadis dhaif. Ciri-ciri hadis sahih ialah tiada kecacatan pada hadis. Betul? Betul. Yang ada kecacatan hadis tu hadis apa? Hadis dhaif. Hadis sahih merupakan salah satu daripada sumber hukum. Betul? Betul Sumber hukum ni apa maksudnya? Hukum, kalau hukum kita nak tentukan dalam Islam ni, hukum ni apa, hukum tu apa, kita perlukan hadis sahih. Hadis sahih yang akan diutamakan sekali sebab hadis yang paling benar, yang paling betul hadis sahih. Kalau dalam hadis kata kena solat, dalam hadis sahih kata solat tu wajib. Itulah panduan hukum agama. Faham maksud sumber hukum ni? Seterusnya, hadis bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran. Betul salah hadis? Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW. Ucapan Rasulullah SAW. Tidak bercanggah dengan ayat Al-Quran Jadi jawapannya salah. Terdapat kecacatan pada matan merupakan ciri-ciri hadis sahih. Betul ke? Hadis sahih ada kecacatan ke? Tak ada Jadi yang ni salah. Yang ada cacat hadis dhaif. Perawi-perawi yang kuat ingatan merupakan ciri-ciri hadis sahih. Betul? Betul, iaitu perawi yang dhabit. Perawi yang dhabit adalah perawi hadis sahih. Lengkapkan dengan jawapan yang betul. Hadis menjadi penguat kepada keterangan apa? Keterangan Al-Quran. Bila ada Al-Quran, Al-Quran dah ceritakan tentang hukum, sesuatu hukum. Contoh, hadis ni dia mengkuatkan lagi, menjelaskan lagi apa kandungan Al-Quran. Okey? Yang kedua, hadis merupakan dalil dalam menentukan apa? Hukum. Tulis hukum. Seterusnya, mengetahui kebenaran Islam melalui apa? Amalan kandungan, manusia kandungan, isi kandungan, isi kandungan isi kandungan. Tulis isi kandungan kat sini. Okey. 4. Memberi penjelasan yang lebih terperinci. Tulis terperinci kat sini. Hadis sahih menjadi panduan kepada manusia. Yang terakhir, mengukuhkan keyakinan terhadap amalan yang dilaksanakan. Bila kita beramal dengan hadis sahih, kita tak ragu-ragu apa yang kita buat ni betul ke salah. Sebab dalam hadis memang dah cakap, dalam hadis sahih memang dah jelas cakap benda tu betul. Contoh sesuatu amalan tu kita buat daripada hadis yang sahih, kita tak akan ragu-ragu. Kita tak akan, kalau hadis yang dhaif, mana boleh beramal dengannya? Tak boleh beramal.
Bukan tak boleh beramal dengannya, setengah-setengah yang boleh beramal, jadikan fadilat amal. Okey, hadis dhaif. Tapi tak boleh ambil hukum darinya. Kalau soal hukum tak boleh guna hadis dhaif. Hadis dhaif ni apa? Hadis yang lemah, hadis yang berlawanan dengan hadis sahih. Aktiviti pengukuhan. Jom jawab sama-sama. Dah lupa buka aktiviti tadi. Ini dalam buku aktiviti tau. Kang ada pula tak tahu buku. Ni buku aktiviti awak ni. Kita buat sama-sama terus. Kita dari muka surat 2. Dari muka surat 2. Okey, jom kita jawab ni pula. Hadis, soalan pertama, hadis bermaksud setiap apa? Perbuatan dan yang disandarkan kepada Allah, Rasulullah SAW. Apa dia? Ucapan dan pengakuan. Okey, ucapan dan pengakuan. Apakah hukum mempercayai hadis? Apa hukum? Sama dengan Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran tu sama dengan beriman kepada hadis. Wajib wajib mempercayai hadis. Sebab hadis ni kata-kata Rasulullah, ucapan Rasulullah, panduan hidup kita sebagai orang Islam. Nombor 3, berikut merupakan ciri-ciri hadis sahih kecuali perawi yang adil. Betul? Ni betul lah. Ni memang ciri-ciri hadis sahih. Dia kata yang tak nak perawi kuat ingatan. Betul. Hadis tidak bersambung dengan sanad. Ni bukan ciri-ciri hadis sahih. Dia kata kecuali, inilah jawapan dia. Jika kita mempunyai masalah, hendaklah merujuk buku motivasi, buku ilmiah, buku atau Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, kerana lebih tepat jawapan yang kita akan dapat. Okey? Sebab Al-Quran ni kata-kata daripada Allah. Hadis pula, As-Sunnah ni pula daripada Nabi Muhammad SAW. Takkan salah, kan? Okey, tuliskan pengertian hadis sahih. Hadis sahih. Apa pengertian hadis sahih? Hadis sahih ada ni, ada dalam buku surat 2. Buku teks surat 2. Ni. Pengertian dia kat atas ni. Hadis sahih. Tuliskan 3 ciri perawi yang adil. 3 ciri perawi yang adil pun ada kat buku surat 2 juga. Ni Perawi yang adil ialah ciri-ciri dia muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan menjaga maruah. Ini ciri-ciri perawi yang adil. Dia nak 3 je. Kat sini dia bagi 5. Okey, buku surat 2 juga. Senaraikan 2 kepentingan hadis sahih. Kepentingan hadis sahih ni ada di buku surat 6. Ada buku surat 6. Ni, ada 4 kepentingan. Mengukuhkan keyakinan, dalil dan hujah, panduan, menjelaskan tuntutan Al-Quran. Ini adalah 4 kepentingan hadis sahih. Jadi dia nak 2 saja. Ada yang surat 6. Nombor 8, bagaimana cara kita menunjukkan kecintaan kepada hadis? Macam mana? Ini soalan kebat Jadi boleh jawapan apa-apa yang sesuai diterima. Contohnya, cara kita tunjuk kecintaan kepada hadis, kita belajar hadis, kita hafal hadis, kita beramal dengan hadis. Itu antara contoh kecintaan kita. Kita sebarkan hadis yang sahih. Itu antaranya boleh buat mana-mana pun. Okey? Okey, untuk hari ni itu saja subjek hadis. Terima kasih. Apa-apa tak faham boleh tanya Ustazah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.